Kampungan kecil di pinggir kuala sungai ini suatu ketika dahulu merupakan lokasi penting di mana kapal-kapal perdagangan berlabuh. Di kampung inilah dahulunya terletak masjid tradisi yang dikatakan tertua di Nusantara, yaitu Masjid Kampung Laut. Masjid ni telah dibangunkan berperingkat-peringkat. Ia dikatakan telah dibina antara 300 hingga 500 tahun dulu. Namun begitu, akibat banjir besar yang melanda pada sekitar tahun 1966, sebahagian bangunan masjid ini telah runtuh dan tapaknya ditenggelami oleh lapisan lumpur dan pasir. Tebing sungai yang dahulunya terletak kira-kira 50 meter daripada bangunan masjid telah beranjak begitu hampir dan berkemungkinan besar akan meranapkan seluruh struktur masjid yang masih tinggal. Makam-makam ini suatu ketika dahulu terletak di pekarangan masjid. Akibat banjir, sebahagian besar kawasan permakaman ini telah pun roboh. Atas inisiatif Persatuan Sejarah Malaysia dengan bantuan tukang-tukang tempatan, bangunan masjid ini dialihkan ke tapak baru di Nilampuri, berhampiran pusat pengajian lanjutan Islam Kota Baru. Ia terletak di Jalan Kuala Kerai, kira-kira 20 km daripada Kampung Laut. Menurut Encik Hassan, seorang penduduk asal Kampung Laut, lokasi masjid ini dahulunya terletak di tengah-tengah muara sungai sekarang. Dahulunya sungai ini berada kira-kira 500 meter daripada tapak masa kini. Daripada catatan sejarah, bangunan awal yang didirikan di tapak asal Masjid Kampung Laut merupakan sebuah binaan ringkas, seakan sebuah wakaf yang dibina daripada kayu dan beratap nipah. Setakat ini terdapat 3 teori yang mengatakan asal-usul masjid tersebut. Sumber pertama ialah daripada seorang sejarawan tempatan yang bernama Nik Abdul Rahman bin Nikmat. Beliau telah mendakwa bahawa Masjid Kampung Laut ini telah dibangunkan oleh salah seorang pada keturunan nenek moyangnya bernama Raja Imam. Dikatakan dalam pelayaran ini, kapal mereka telah dilanda ribut dan mengakibatkan kerosakan pada kapal tersebut. Dikatakan sebahagian pada pengikutnya bermastautin di tepi pantai dan terdapat juga pengikutnya termasuk Said Mahmud ni menuju ke menjelajah ke daratan dan bertemu kampung kecil bernama Kampung Laut. So Said Mahmud yang telah menukarkan namanya kepada Raja Imam dan membina masjid yang pada asalnya dikatakan berupa sebuah wakaf ataupun pondok kecil. Pada masa kini, masjid ini telah dibaik pulih hampir kepada rupa bentuk asalnya seperti mana di zaman pemerintahan Sultan Mahmud di awal abad ke-20 Masihi. Bangunan utama masjid ini berupa ruang segi empat sama dengan bumbung meru bertingkat 3. Menara kayu yang terletak di sebelah timur bangunan ini pada asalnya terletak di tengah-tengah balai lintang. Ketinggian menara ini sekira-kira setinggi bangunan masjid. Menara ini bukanlah struktur asal masjid. Ia dibina terkemudian apabila kemudahan paip sudah mula digunakan. Sumber yang kedua adalah sebagaimana yang telah dikatakan oleh Dr. Ramdos Abdul Rahman Al-Hamadi. Beliau memperolehi pada sejarah lisan duduk tempatan, di mana beliau telah menyimpulkan bahawa masjid ini telah dibina lebih kurang 500 tahun yang dahulu oleh pendakwah Muslim dari Champa. Mereka ini telah dikatakan berlayar menuju ke arah Pulau Jawa. Bersama-sama mereka membawa 3 prototipe pelan masjid. Satu mereka dirikan di Kampung Laut dan yang kedua lagi mereka dirikan di Tanah Jawa. Keseluruhan bangunan masjid ini dibina berpanggung dengan ketinggian kira-kira 1 meter daripada aras tanah. Namun begitu, dikatakan bahawa bangunan masjid ini asal dibina tinggi, kira-kira 4 meter atau 12 kaki, separas dengan tunggangan gajah. Bangunan masjid asal tidak mempunyai serambi dan keseluruhan dindingnya berpanel dengan tingkap panjang hingga ke aras lantai. Okey, sumber yang ketiga pula diperolehi pada Ustaz Abdullah bin Muhammad yang tinggal di Kampung Langgar, Kota Baru. Beliau telah mendakwa bahawa
Masjid Kampung Laut telah dibangunkan oleh dua orang wali songo, iaitu Sunan Giri dan Sunan Bonang. Dikatakan bahawa Sunan Giri dan Sunan Bonang ini telah belajar ilmu agama dengan Syekh Muhammad Saman, dan Syekh Muhammad Saman inilah yang telah mengarahkan kedua orang Sunan ini supaya membangunkan Masjid Kampung Laut. Daripada ketiga-tiga tier ini, kita dapat melihat kepada beberapa perkara. Pertama, Masjid Kampung Laut telah diasaskan oleh ulama-ulama pada luar tanah Melayu, iaitu sama ada daripada Champa ataupun dari tanah Jawa. Keduanya, ketiga-tiga lokasi sebagaimana yang telah disebutkan merupakan pusat pengembangan Islam yang terpenting di Nusantara, iaitu Champa, pesisiran pantai timur iaitu Kelantan dan Terengganu, dan juga pesisiran pantai utara tanah Jawa, iaitu meliputi Demak, Kudus, Tuban dan lain-lain. Dan yang ketiga, Masjid Kampung Laut mempunyai pertalian sejarah yang kuat dengan Masjid Agung Demak di Jawa. Dan yang keempat, Masjid Kampung Laut dan Masjid Demak dibangunkan dalam era yang lebih kurang sezaman. Akibat banjir dan hakisan yang melanda, sebahagian besar tiang-tiang ini dikatakan terbenam di dalam lumpur. Bagi memudahkan kerja-kerja pemindahan dan restorasi, tiang-tiang ini telah dipotong dan ditinggalkan. Masjid ini dibina keseluruhannya daripada kayu cengal dan berbumbung bata singgora. Pada bangunan asal masjid tidak terdapat banyak ukiran kayu kecuali pada bahagian mimbar yang diukir begitu cantik. Manakala sistem sambungannya pula merupakan sistem tanggam tradisi yang unik tanpa menggunakan paku dan mencerminkan kepakaran teknologi masyarakat Melayu terdahulu. Struktur bumbung meru bertingkat ini disokong oleh 4 tiang utama di tengah-tengah setinggi kira-kira 10 meter dengan 12 tiang sokongan di sekelilingnya. Tiang-tiang ini kemudian disangga oleh alang yang ditanggam bersambungan. Ketika masjid ini mula dibina kira-kira 300 hingga 500 tahun dahulu, alat pertukangan seperti ketam masih belum lagi digunakan. Permukaan kayu yang tidak rata ini menunjukkan ia dibina tanpa menggunakan sebarang mesin atau alat pertukangan yang moden. Sambungan kayu-kayu ini menggunakan sistem tanggam dan baji kayu dipasang sebagai pengunci. Tiada sebarang paku digunakan di dalam binaan ini. Terdapat tangga kecil dibina ke bahagian atas ruang bumbung bagi tujuan penyelenggaraan. Di bahagian tengah pula, satu struktur yang dinamakan buah butun menjadi pengunci dan penyokong kepada puncak bumbung. Tidak terdapat banyak ukiran pada bangunan masjid ini kecuali di bahagian papan penyokong di sekeliling tiang-tiang seri ini. Besar alat pertukangan untuk membuat ukiran yang halus belum benar-benar dimajukan. Namun begitu, pada bahagian mimbar masjid, ia dihiasi dengan ukiran-ukiran yang halus dan cantik daripada motif tumbuh-tumbuhan. Mimbar ini dikatakan dibina terkemudian selepas masjid ini siap dibina. Mimbar ini dibina tinggi sedikit daripada lantai masjid dan seakan sebuah kerusi di mana khatib akan duduk di hadapannya. Di sini dapat dilihat tingkap-tingkap masjid yang dibina panjang seakan pintu hingga ke aras lantai. Kajian ini kita rangka bagi tujuan untuk menguraikan persoalan-persoalan tersebut, sama ada ianya berasas ataupun terdapat pelbagai lagi persoalan yang tidak kita jangka. Dua ruang tambahan telah dibina bersambungan dengan bangunan masjid asal, iaitu Balai Lintang yang dibina bersetentang dengan mihrab, juga ruang serambi besar yang dibina di bahagian sebelah timur bangunan. Kedua-dua binaan ini dibina lebih rendah berbanding bangunan asal masjid. Serambi di bahagian timur ini juga dikenali sebagai wakaf orang kaya, di mana dahulunya dikhaskan kepada pegawai-pegawai tinggi diraja. Kayu-kayu yang disusun di bahagian bawah masjid ini merupakan struktur asal yang telah rosak dan digantikan dengan struktur yang baru. Plat besi dan skru digunakan ketika masjid ini dipindahkan dan dibina semula. Alas tiang ini juga merupakan elemen yang baru.
pada masa dahulu, tiang-tiang bangunan akan ditanam terus ke dalam tanah. Berdasarkan pada teori-teori yang telah disebutkan tadi, berkemungkinan terdapat 3 tokoh ataupun 3 ulama yang berkemungkinan besar memberikan sumbangan dalam mengasaskan pembangunan Masjid Kampung Laut. Tokoh pertama yang berkemungkinan singgah di daerah pantai timur Semenanjung ialah Syekh Ali Rahmatullah yang datangnya dari Champa. Beliau semasa dalam perjalanannya ke Tanah Jawa, iaitu dalam tahun 421 Masihi. Beliau adalah merupakan ahli Dewan Wali Songo peringkat kedua yang telah menggantikan Maulana Malik Ibrahim yang wafat pada tahun 1419. Di ketika itu Masjid Agung Demak masih belum dibangunkan lagi. Tokoh kedua yang berkemungkinan singgah di daerah pantai timur adalah Haji Abdullah Imam, ataupun namanya sebelum itu dikenali sebagai Radin Walang Sungsang, iaitu daripada keturunan dari pemerintah Cirebon, itu di bahagian akhir zaman kerajaan Majapahit. Beliau dikatakan telah belajar di Mekah, dan sekembalinya daripada Mekah beliau telah disinggah di Pasai, di Melaka, dan terus menuju ke Champa untuk belajar ilmu agama dengan Syekh Maulana Ibrahim Akbar ataupun Syekh Maulana Jatiswara, yang merupakan kerabat diraja Champa masa itu. Peristiwa tersebut berlaku lebih kurang dalam tahun 1448 Masihi, di mana Masjid Agung Demak masih belum dibangunkan lagi. Pada masa kini, terdapat pelbagai lagi elemen tambahan dibina bagi melengkapkan komplek masjid ini. Ia termasuk kemudahan bilik air, laluan berbumbung, hiasan lanskap, wakaf dan papan tanda penerangan. Adalah menjadi tanggungjawab kita generasi masa kini untuk memastikan warisan seni bina tradisi ini terus kekal dan terpelihara. Kami tiba di perkarangan masjid bersejarah ini menghampiri waktu maghrib. Lokasi Masjid Demak ini betul-betul berhadapan dengan sebuah persimpangan bulatan yang besar. Dataran lapang di tengah persimpangan ini menyebabkan masjid ini begitu mudah dilihat dari pelbagai arah. Tempat letak kereta dan gerai-gerai jualan diletakkan di bahagian kiri tapak masjid. Di sini terdapat pelbagai bahan kraftangan dan cenderamata dijual. Kabupaten Demak merupakan bandar besar sederhana yang terletak di sepanjang laluan pantai utara. Walaupun populasi dan kemajuannya tidak sebanding wilayah-wilayah seperti Cirebon ataupun Surabaya, namun begitu kedudukannya dari sudut sejarah perkembangan Islam di Tanah Jawa begitu penting. Di sinilah terbangunnya kerajaan Islam utama, iaitu Demak Bintoro, yang cukup berpengaruh dan menjadi titik tolak berkembangnya pengaruh Islam secara besar-besaran di Tanah Jawa. Lokasi pertama yang dituju ialah Museum Peringatan Masjid Demak yang terletak di kiri bangunan masjid. Di dalam museum ini terdapat pelbagai bahan-bahan sejarah berkaitan Masjid Demak disimpan.
Kayu-kayu balak ini merupakan tinggalan tiang-tiang suku guru yang telah digantikan apabila ianya telah rosak. Tiang-tiang suku guru sekarang ini telah melalui beberapa proses baik pulih daripada keadaan asalnya. Tinggalan tiang-tiang ini disimpan dengan baik dan dipelihara di dalam bilik simpanan muzium. Muzium ini banyak menyimpan barang-barang lama peninggalan generasi-generasi terdahulu. Pada pintu utama Masjid Agung Demak, terdapat motif 2 ekor naga besar yang saling bertentangan. Pintu ini dinamakan pintu beledek ataupun pintu petir. Pintu yang berada di masjid merupakan replika daripada reka bentuk asalnya. Pintu asalnya disimpan di dalam Muzium Masjid Agung Demak. Tempayan air atau guci yang terdapat di muzium ini dikatakan hadiah daripada Puteri Champa. Manakala beduk dan kentung lama pula dikatakan dibuat oleh Wali Songo ketika masjid ini mula didirikan. Masjid Demak juga sering dikaitkan dengan Masjid Kampung-Laut Perikutan daripada bentuknya yang lebih kurang sama. Tetapi sebenarnya terdapat pelbagai perbezaan yang ketara. Yang pertama dari segi sudut binaannya. Kedua-dua masjid ini berbeza. Masjid Demak dibina di atas platform tanah yang ditinggikan, dan struktur bumbungnya disokong oleh tiang-tiang bulat yang dipanggil suku guru. Okey, manakala masjid Kampung Laut dia dibina secara berpanggung, maknanya lantainya ditinggikan, kemudian struktur bumbungnya disokong oleh tiang berbentuk 4 segi sama. Di pekarangan masjid ini juga melewati muzium peringatan terletaknya makam-makam para pendukung kerajaan Islam Demak terdahulu mewakili para pemimpin, ulama-ulama dan pahlawan-pahlawan yang gugur di dalam menegakkan syiar Islam. Di sinilah terletaknya makam Sultan Fatah iaitu Sultan pertama Bintoro Demak dan makam anaknya Patih Unus, Sultan Demak yang kedua. Sultan Fatah atau nama asalnya Raden Hasan dilahirkan pada tahun Masihi 1448 dan merupakan putera Prabu Majapahit yang bernama Brawijaya. Ketika usia muda, baginda pernah berguru dengan Sunan Ampel dan kemudiannya menyebarkan agama Islam di wilayah Gelagahwangi, iaitu nama asal wilayah Bintoro Demak. Pada tahun 1481, baginda diangkat oleh Dewan Wali sebagai Raja Demak, bergelar Sultan Shah Alam Akbar Al-Fatah. Mastaka masjid setinggi lebih 2 meter ini diperbuat daripada tembaga seberat kira-kira 90 kg atau 200 pound. Menara daripada kerangka besi ini merupakan binaan baru. Binaan masjid asal tidak mempunyai sebarang menara.
Pada dua tradisi binaan ini, kita dapat simpulkan bahawa kedua-dua masjid ini dibangunkan menurut kepakaran tukang-tukang tempatan masing-masing, dan tiada hubungan dari sudut tradisi binaan, kecuali bentuk bumbungnya yang bertingkat 3. Walaupun kedua-dua masjid ini kita lihat dia mempunyai bumbung meru bertingkat 3, tapi tipologi dan sudut kecerunan bumbungnya kelihatan agak berbeza. Jika kita merujuk kepada tujuan pembangunan kedua masjid tersebut, kedua-duanya dibangunkan atas pendekatan dan matlamat yang berbeza. Masjid Demak dibangunkan oleh Dewan Wali dengan matlamat khusus, iaitu untuk menjadikan sebagai pusat penyebaran dan perkembangan Islam di Tanah Jawa, khususnya di sebelah pantai utara. Ia menjadi simbol kepada terbangunnya kerajaan Islam di Toro Demak sebagai menggantikan pemerintahan Hindu Majapahit. Manakala Masjid Kampung Laut yang binaan asalnya dikatakan hanyalah berupa sebuah wakaf yang terbuka dan beratap nipah. Jika kita merujuk kepada tapak asal pembangunannya, yang dikatakan telah dibangunkan oleh tokoh besar, sama ada Raja Imam, Sunan Giri, Sunan Bonang, ataupun pendakwah-pendakwah dari Campak. Mereka ini semuanya merupakan tokoh-tokoh besar yang membangunkan tapak asalnya sebagai pusat ibadah dan pendidikan setempat. Masjid ini sentiasa dipenuhi para jemaah pada setiap masa. Kuliah-kuliah agama seringkali diadakan di bahagian serambi masjid. Lapan batang tiang pendapa yang terletak di bahagian serambi hadapan masjid ini dikenali sebagai Serambi Majapahit. Menurut sejarah, serambi ini dipindahkan daripada Keraton Majapahit kira-kira pada tahun 1518 Masehi oleh Pati Unus apabila kekuasaan Majapahit jatuh ke tangan Bintoro Demak. Melihatkan keadaan keraton yang terbiar, beliau mengarahkan serambi ini dipindahkan ke Masjid Demak. Masjid ini dibangunkan di atas 4 tiang utama yang dikenali sebagai Sokoguru, setinggi kira-kira 19 meter. Tiang-tiang ini menjadi penyokong kepada bumbung yang berbentuk meru bertingkat. Salah satu tiangnya ini, iaitu yang terletak di sebelah timur laut, dikenali sebagai tiang tatal. Tiang ini tidak terbina daripada sebatang kayu yang lengkap, tetapi merupakan sambungan daripada beberapa serpihan-serpihan kayu yang diikat. Tiang ini dikatakan dibina oleh Raden Syahid atau lebih dikenali sebagai Sunan Kalijaga. Bangunan masjid ini berbentuk segi empat sama berukuran 31 meter kali 31 meter dengan serambi selebar 15 meter dan bumbung meru bertingkat 3. Lantainya ditinggikan kira-kira 500 mm dari aras tanah. Sebahagian dindingnya dibina daripada batu lepa terutama di bahagian bawah, manakala dinding-dinding di bahagian atas pula adalah daripada panel-panel kayu.
Setelah selesai kerja-kerja dokumentasi, kami menuju ke pasar yang terletak bersebelahan kawasan masjid. Di sini terdapat pelbagai barangan cenderamata seperti barangan kayu, pakaian daripada batik hinggalah barangan dapur. Ternyata Masjid Agung Demak mempunyai kedudukan yang sangat istimewa kepada kota ini dan seluruh Indonesia amnya. Masjid ini kekal sebagai warisan agung ketamadunan dan seni bina tradisi masyarakat Islam di Nusantara. Bangunan lengkap Masjid Kampung Laut berkemungkinan besar telah dibangunkan oleh raja-raja yang memerintah di kawasan tersebut. Demi melihatkan kepada pentingnya tapak pembangunannya, maka sebuah bangunan yang sempurna telah didirikan, dan oleh itu ia tidak dilihat sebagai sebuah pusat penyebaran dan petanda kepada terbangunnya sebuah kerajaan Islam di kawasan tersebut. Daripada kedua-dua fakta ini, dapat kita rumuskan bahawa berkemungkinan tapak Masjid Kampung Laut ini telah diasaskan terlebih dahulu daripada Masjid Agung Demak, iaitu di sekitar abad ke-15, tapi hanyalah dalam bentuk binaan yang ringkas. Binaan sebagaimana yang kita lihat masa kini berkemungkinan telah dibangunkan di sekitar abad ke-17. Manakala Masjid Demak pula telah dibangunkan seadanya pada sekitar abad ke-16 dengan bentuk yang hampir kepada bentuknya yang kita dapat lihat masa kini. Namun begitu, ia telah melalui 10 peringkat pembaikan semula dengan 2 perubahan secara besar-besaran.